Assalamualaikum warahmatullahi illa billahil aliyil azim. Allah kepada segenap asatizah, para alim ulama, wal hadirat hafizakumullah. InsyaAllah mu'alif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi Sayyid Abdul Qadir Al-Idrus atau Al-Ain, yang mana mengarang kitab banyak di dalam atau Sidi Abdul Qadir atau Habib Abdul Qadir Al-Aidar. Kitabnya yang bernama Ad-Durus Samin. Jadi dia mengarang kitab, nama dia Ad-Durus As-Samin. Dalam kitab ini apa yang disebut Ad-Dur As-Samin ini, Ad-Dur As-Samin, ketahui olehmu bahawasanya segala ilmu yang fardu ain yang dituntut akan dia itu 3 perkara. Berarti dia menjelaskan di sini bahawa pembahagian ilmu. Jadi ilmu ini ada ilmu fardu kifayah, ada ilmu yang fardu ainin. Fardu kifayah itu apa? Suatu ilmu yang kolektif, yang mana kalau ada di sebuah daerah orang yang pakar dalam ilmu tersebut, maka gugurlah kewajipan bagi yang lain. Jadi sebab dia kolektif, jadi tak semua, jadi beberapa orang sahaja sudah cukup. Contoh dia, kita berbicara tentang ilmu nahwu saraf. Ilmu nahwu saraf, tuan-tuan dan puan-puan, dalam bahasa Arab sangat penting. Kerana tanpa ilmu ini, bagaimana kita memahami Al-Quran dan Sunnah? Bagaimana kita memahami nas-nas yang dibawa kepada kita daripada Rasulullah SAW? Walau bagaimanapun, tak mungkinlah seluruh umat Islam, berbilion umat Islam yang wujud pada hari ini, semuanya tahu atau ada ilmu nahwu saraf. Lebih-lebih lagi kita di Malaysia yang bukan dari kalangan berbangsa Arab, lidah kita bukan lidah Arab. Tentunya yang memahami nahwu saraf adalah minoriti, bukan majoriti. Maka apakah golongan orang-orang awam yang tidak memahami nahwu dan saraf ini dianggap telah berdosa kerana meninggalkan ilmu tersebut? Maka jawapannya tidak. Kerana apa? Kerana ilmu nahwu saraf adalah fardu kifayah. Apabila ada ustaz-ustaz di Malaysia yang memiliki ilmu ini, maka gugurlah kewajipan tersebut bagi yang lain. Ini yang diterangkan oleh ulama dalam masalah ilmu fardu kifayah. Walau bagaimanapun, ilmu fardu ain adalah ilmu yang wajib. Wajib yang mana kalau ditinggalkan bagi setiap insan, kalau ditinggalkan bagi setiap, maksudnya setiap muslimin, partikel seseorang tersebut tertentu, maka dia berdosa. Misalnya dia tuan-tuan, ilmu cara untuk solat 5 waktu. Kita tahu solat 5 waktu ini adalah fardu ain. Kalau orang tersebut tidak tahu cara untuk solat, bagaimana solatnya boleh sah? Bagaimana dia nak pastikan dia melakukan solat? Berarti dia meninggalkan perkara yang fardu ain. Maka ilmu yang berkaitan perkara yang fardu ain ini dipanggil ilmu yang fardu ain. Mempelajarinya adalah wajib, meninggalkannya adalah dosa, adalah maksiat.
Maka sekarang kita nak tahu apa sahaja secara umum ilmu yang fardu ain tersebut. Maka dia kata, ketahui olehmu bahawasanya segala ilmu yang fardu ain yang dituntut akan dia itu 3 perkara. Berarti ada 3 perkara yang merupakan ilmu fardu ain yang wajib bagi setiap manusia, setiap hamba untuk menuntutnya. Yang pertama adalah ilmu tauhid atau dinamakan akan dia ilmu usuluddin. Yang pertama adalah ilmu tauhid, tuan-tuan dan puan-puan. Ilmu tauhid ini apa? Ilmu yang berkaitan dengan akidah. Ilmu yang berkaitan tentang i'tiqad hati. Berarti dia adalah ilmu yang berkaitan tentang pekerjaan hati. Maksud pekerjaan hati itu adalah perkara yang kita tak boleh nampak secara zahir. Maksudnya kita melihat orang lain, bolehkah kita nampak? Kita tak boleh nampak kerana apa yang ada dalam hatinya hanya dia yang tahu, dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tak tahu apa isi hatinya, apa bolak-balik hati dia. Kita tidak akan tahu. Kerana dia adalah perkara yang sarair, perkara yang berada di dalam hati dia, di dalam rahsia diri dia. Hanya dia dan Allah yang tahu. Maka apa yang dia iktikadkan di dalam hatinya tentang kewujudan Allah Subhanahu wa taala, tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, tentang agama yang benar, tentang utusan yang benar. Apakah dia beriktikad bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi wa rasulah, seorang nabi dan rasul? Ataukah dia beriktikad bahawa Nabi Muhammad ini adalah tukang sihir, nauzubillah min zalik? Dan ini adalah apa yang adalah hati tersebut, kita tak tahu. Tapi ustaz, zahirnya dia pakai songkok, pakai serban, zahirnya dia pergi masjid, dia soleh. Ketahuilah akidah, mungkin sahaja ada orang yang berwatak Islam, berwatak seorang yang kuat dalam agama, akan tapi dalam hatinya dia tidak beriman. Mungkin di dalam hatinya dia meragu-ragukan tentang kewujudan Allah. Dia jadikan pakaian zahirnya adalah semata-mata perhiasan zahir untuk meraih keuntungan. Hakikatnya dalam hati dia tidak beriman dengan Allah sama sekali. Maka ketahuilah golongan seperti ini dipanggil dengan golongan munafik yang hakiki. Golongan munafik yang disebutkan di dalam Al-Quran sebagai orang-orang yang akan dilempar di dalam api neraka sebagai ad-darku al-asfal, iaitu tempat yang terbawah daripada api neraka. Lebih parah dan lebih hina daripada golongan kufar, daripada golongan Yahudi, golongan Nasrani, daripada golongan yang menyeleweng, yang keluar, bukan menyeleweng, yang kafir. Mereka lebih bawah. Ini golongan munafikun. Akan tapi tidak ada siapa yang dapat mengetahui isi hatinya melainkan Allah Subhanahu taala. Oleh itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita menuduh si fulan itu munafik. Larang. Pada hari ini kalau kita kata, ustaz, dia ni munafik lah ustaz, misalan dia, bagaimana kita nak tahu isi hati dia? Betul ke dia munafik? Tidak ada yang tahu melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kerana isi hati itu urusan Allah, bukan urusan kita. Tugas kita adalah nahnu nahkum bidzawahir. Kami menghukum yang zahirnya sahaja. Ini zahir dah. Kita tak boleh judge isi hati dia. Kita tak boleh kata, oh dia ni berlakon sahaja, oh dia ni berpura-pura sahaja. Itu tak boleh. Itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Kita tak boleh tuduh perkara tersebut. Itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang tahu. Dan orang tersebut biarkan Allah yang uruskan. Kita tidak boleh menghukum. Sebab itu dalam ilmu zahir, ilmu syariat yang zahir ini, kita tidak boleh menuduh seseorang tanpa seseorang dalam isu-isu yang berkaitan hati, melainkan menerima apa yang ada zahirnya. Apa yang dia kata macam ni, inilah dia. Itu contoh dia, tuan-tuan dan puan-puan hadirin wal hadirat hafizakumullah. Berarti yang pertama adalah ilmu tauhid tentang kewujudan Allah, keesaan Allah, iaitu sifat-sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil bagi Allah, dan juga berkaitan tentangnya. Yang berkaitan tentangnya yang menjadi fardu ainin. Yang kedua adalah ilmu syarak dan dinamakan akan dia ilmu fiqh. Yang kedua ini adalah ilmu syarak atau dinamakan sebagai ilmu fiqh. Ilmu fiqh yang fardu ain. Kerana apa? Kerana ulama menyatakan bahawa perkara-perkara al-a'mal al-zahirah, yakni al-ilmu bil ahkam syar'iyyati al-zahirati,
al-mustanbathah min adillati at-tashri'iyyati at-tafsiliyah. Jadi apa? Iaitu ilmu yang berkaitan dengan hukum hakam zahir yang diistimbatkan daripada dalil-dalil syarak yang terperinci, yang sistematik. Maka ini dipanggil ilmu syarak. Contoh dia apa? Pekerjaan zahir adalah solat, pekerjaan zahir adalah bayar zakat, adalah berpuasa dan lain-lain. Ini adalah perkara yang fardu ain. Kita tahu. Tapi dia berkaitan dengan pekerjaan zahir. Maka dia dipanggil dengan ilmu fiqh ataupun syarak. Dan dia adalah fardu ain. Maka dari situ tuan-tuan dan puan-puan hadirin wal hadirat hafizakumullah, kita memenuhi masjid kita dengan pengajian tentang ilmu fiqh, cara berpuasa, cara solat. Ustaz, saya dah dengar lah cara solat ni, tak payahlah nak ulang lagi. Dah boring dari kecil duk dengar cara solat. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan nak tahu, masih banyak lagi yang tidak tahu cara solat yang benar. Cara solat yang benar. Misalan dia, ketika kita pergi ke masjid berjamaah, ada orang yang dari dalam waktu solat maghrib misalnya, Allahu Akbar, lalu imam baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lalu si makmum itu diam. Betul? Jadi dia Waladdallin Amin. Makmum tu pun masih diam dan tutup mulut. Mulut dia tak bergerak. Tutup mulut, tak terbuka sama sekali. Lalu imam diam, saktah kita panggil, saktah diam seketika untuk memastikan makmum habis membaca Fatihah. Tapi makmum itu tidak membaca Fatihah, dia tutup mulut dia. Tutup mulut. Nak sebut huruf ra pun tak boleh. Sampai habis daripada. Lalu imam pun membaca surah Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Dia masih tutup mulut. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Makmum yang tutup mulut itu pun melakukan rukuk. Allahu Akbar. Apakah sah solatnya? Di dalam mazhab Syafi'i tidak sah, tuan-tuan. Kerana apa? Kerana bacaan Fatihah perlu untuk dibaca. Dan baca itu berarti mulut kena terbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan jahri, bukan kuat, tapi kena pelan, siri-siri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dengan kadar bacaan tersebut didengar oleh telinganya sendiri. Walaupun orang sebelah tak dengar, pastikan dia boleh dengar dengan telinga dia sendiri. Kalau dah dengar telinga sendiri, sebelah masih dengar lah, tak apalah. Jangan pula yang sebelah kerana terdengar bacaan dia, orang sebelah menganggap ini kacau aku solat ni, habis solat kena pukul dia. Tak boleh juga. Tak betul seperti itu, tuan-tuan. Itu tidak mengganggu kerana itu fardu ain, kerana dia pun kena baca misalnya ini nama dia bacaan dengan sirri. Boleh buka dalam kitab-kitab furu' mazhab Syafi'i seperti Al-Muqaddimah Hadramiyah dan lain-lain yang menjelaskan, mensyarahkan secara detail isu ini, tuan-tuan dan puan-puan hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan ini adalah fardu ain. Dan masih ada di masjid-masjid kita di Malaysia orang yang tidak mengetahui perkara-perkara fiqh seperti ini. Contohnya lain adalah bacaan Al-Fatihah. Saya tahu kadang ada orang lidah dia susah, tapi apakah sudah ada usaha untuk membetulkan bacaan Fatihah? Kalau kami di pondok memerlukan berminggu untuk membetulkan bacaan Fatihah. Kerana pertama sekali kami masuk pondok, maka apabila sesi bacaan Al-Quran, kami akan diperiksa bacaan Al-Fatihah dengan bacaan tahiyat akhir. At-tahiyatul ha', bukan at-tahiyatul, bukan ha'. Tasydid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka. Itu ada tasydid. Itu perlu dibetulkan. Kalau baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini tak sah. Kalau dia kilang satu huruf daripada bacaan Al-Fatihah, berarti dia tidak dinamakan Al-Fatihah. Sedangkan Rasulullah SAW bersabda, man salla, barang siapa yang solat
La salata liman. Itu hadis dia. La salata liman lam yaqra Fatihatul Kitab. La salata, tidak ada atau tidak sahlah solat seseorang yang tidak membaca pembukaan atau membaca surah Al-Fatihah. Ini disabda Rasulullah SAW. Berarti bila dia baca hilang satu huruf, dia tidak boleh dinamakan Fatihah kerana tasydid. Hukum tasydid itu, syiddah itu adalah berarti dua huruf. Berarti dia menghilangkan satu huruf bila dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lebih-lebih lagi kalau dia tahu makna yang tanpa ada tasydid, maka dia bermakna Tuhan matahari. Iyyaka na'budu, pada Tuhan matahari lah aku bersembah. Na'udzubillah min zalik. Ini boleh membuatkan seseorang itu jatuh dalam kekufuran. Dan inilah perlu ditekankan, perlu dibetulkan bacaan setiap orang yang mampu untuk dibetulkan bacaan. Berbeza yang orang dilahirkan memang khilqah, memang ciptaan dia, lidah dia pendek ni salan dia dan dia tak mampu. Itu adalah makfu, itu diampunkan. Tapi yang saya nak kata di sini adalah orang yang fasih. Seperti tuan-tuan dan puan-puan majoriti umat Islam di Malaysia ini, insya-Allah lidah dia fasih. Okey. Itu adalah ilmu fardu ain yang kedua, iaitu ilmu fiqh. Yang ketiga adalah ilmu batin dan dinamakan akan dia ilmu tasawuf. Ilmu batin ni dipanggil dengan ilmu tasawuf. Ustaz, ilmu tasawuf tu fardu ain ke Ustaz? Fardu ain. Tapi macam mana? Ada macam-macam. Saya bagi contoh. Ilmu akidah fardu ain tu, memang ilmu tauhid fardu ain Ustaz. Tapi ketahuilah bahawa ada bahagian daripada ilmu akidah yang bukan fardu ain tapi fardu kifayah, yang dipanggil dengan ilmu kalam. Dia adalah bahagian daripada ilmu akidah, di mana isinya adalah perbahasan-perbahasan untuk menolak hujah-hujah golongan yang batilah. Itu ilmu kalam. Yang kedua adalah ilmu fiqh. Ilmu fiqh tadi Ustaz kata itu fardu ain, betul. Tapi ada bahagian daripada ilmu fiqh yang menjadi fardu kifayah. Seperti apa? Seperti mempelajari ilmu yang mendalam tentang dalil-dalil fiqh. Itu tak fardu ain, itu fardu kifayah tuan-tuan. Atau memperdalami ilmu khilaf di dalam fiqh. Mazhab Syafi'i kata apa, mazhab Maliki kata apa, mazhab Hanafi kata apa. Orang awam macam mana dia nak tahu ini Hanafi ke Syafi'i ke Maliki ke? Dia tak tahu. Sebab itulah kita ada kaedah bermadhab. Kerana orang awam, kalau kita dedahkan dengan ini pendapat Maliki, pendapat Hanafi, dia tak tahu macam nak guna. Kau rojeh marjuh, apa marjuh rojeh pun dia tak tahu. Lalu dia nak didedahkan dengan perkara khilaf yang mendalam. Dan janganlah kita tuduh orang yang bermazhab, ini taksub bermazhab. Tak juga. Dia bukan taksub bermazhab. Kerana ini yang orang awam, dia nak ambil yang mudah lah. Mazhabul mustafti adalah mazhab mufti. Mazhab orang yang bertanya fatwa adalah mazhab mufti itu sendiri. Hadirin wa hadirat hafizakumullah. Maka di dalam ilmu tasawuf juga ada yang fardu ain, fardu kifayah. Kita akan teruskan insya-Allah. Adapun kadar fardu ain pada ilmu tauhid itu, maka iaitu mengenal kadar yang mengetahui dengan dia akan zat Allah SWT dan sifat-sifatnya. Jadi dengan kadar kita boleh kenal zat Allah SWT dengan sifatnya, maksud dia zat dia esa, tunggal, tidak menyamai makhluk. Sifat dia macam mana? Sifat dia esa, tapi ada banyak dari segi apa? Ada sifat sama, basar, kalam, ila akhirih. Dia maha mendengar, dia maha melihat, dia maha kalam, dia dan lain-lain. Ini adalah sifat yang salbiyah dan sifatnya yang subutiyah. Antara sifat yang salbiyah, sifat salbiyah seperti qadim, Kidam, baqa', mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah. Itu nama dia sifat salbiyah. Sifat subutiyah berarti sifat ma'ani. Qudrah, irada, ilmun, hayat, sama', basar, kalam. Ini nama dia sifat subutiyah. Kerana apa? Kerana ma'ani itu adalah sifatun sabitatun atau subutiyatun, mawjudatun ila akhirih. Mawjudatun yang mana qaimatun bidzat. Okey, itu pembahasan bab akidah, bukan pembahasan di sini. Dengan sekira-kira mengesahkan akan imannya, iaitu mengenal perkara yang wajib bagi Allah SWT dan yang mustahil baginya. Iaitu dengan ilmu tersebut kita dapat mengenal apa yang wajib bagi Allah dan apa yang mustahil bagi Allah, dan yang harus baginya dan apa yang harus bagi Allah SWT.
Dan demikian lagi mengenal seumpama yang demikian itu bagi segala Rasul alaihi wassalam. Juga termasuk adalah mengenal seumpama yang demikian itu bagi segala Rasul alaihi salam, dan beriman dengan segala yang didatangkan oleh mereka itu, dan juga beriman dengan apa yang sampai kepada mereka itu, dan mengenal yang lebih daripada yang demikian itu ialah fardu kifayah. Kalau nak mengenal lebih dari itu, hukum dia adalah fardu kifayah. Ini disebut. Jadi ilmu akidah dia fardu ain, dia fardu kifayah. Okey, boleh jelaskan? Lalu adapun fardu ain pada ilmu syarak itu ialah mengenal kadar yang mengetahui dengan dia segala fardu taharah. Jadi kalau fardu ain dalam ilmu syarak iaitu mengenal semua kaedah dalam bab taharah. Sebab kalau ada najis pada pakaian, maka sah atau tidak solat dia? Tak sah. Kalau tak sah, padahal dia berkewajipan melakukan solat. Sebab itu kena belajar cara sesuci. Cara bersuci maksudnya. Fardu solat, fardu puasa dan yang membatalkannya akan dia, dan fardu haji dan fardu zakat dan segala yang membatalkannya. Dan yang lebih daripada itu adalah fardu kifayah. Lebih dari itu semuanya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah seperti mengetahui apa? Okey, rubu' usyur macam mana, macam ni, hukum dia macam ni, boleh ke ganti zakat dengan cara macam ni? Itu fardu kifayah. Kalau detail, kalau yang wajib adalah yang terus kena wajib dilakukan. Okey. So inilah jelas. Lalu sekarang ustaz tadi belum terangkan kat saya macam mana tasawuf fardu kifayah dia tang mana, fardu ain dia tang mana. Maka dia kata di sini muallif berkata adapun kadar fardu ain pada ilmu batin itu iaitu ilmu tasawuf. Jadi adalah ilmu tasawuf. Maka iaitu mengetahui barang yang sejahtera dengan ia segala amal yang zahir daripada fasad, rusak. Iaitu apa? Ilmu tasawuf yang fardu ain adalah mengetahui apa saja yang berkaitan dengan perkara yang zahir dan yang fasad, dan sejahtera daripada, supaya dia selamat. Sejahtera tu selamatlah, supaya dia selamat daripada zahir atau selamat dari segala amal zahir. Jadi amal zahir dia itu selamat daripada perkara yang merusakkan amal zahir. Contoh dia, solat itu amal zahir, tapi solat itu rusak sebabkan oleh riak. Riak tu nak kena tahu apa tu riak, Ustaz? Riak tu apa tu? Ini tujuan dia. Ini Imam Ghazali ambil Islam macam ni lah, tapi dalam bahasa Arab. Dan sejahtera daripada yang membatalkan pahalanya. Contoh dia, ada dosa-dosa yang dilakukan akan menghapuskan amal ibadat dia. Kan ada dalam hadis, barang siapa yang pergi kepada bomoh atau dukun, tak kisahlah nama dia nak kata apa, nak pakai nama apa tabib lah, apalah, kalau dia dah berbomohan, perdukunan, maka ini adalah dapat istilah dia tidak diterima amalnya selama 40 hari. Misalnya. Dan sejahtera daripada yang membatalkan pahalanya. Seperti bahawa seseorang apabila solat ia serta riak, solat dia berserta riak, solat tersebut sah tapi hilanglah pahala. Hilang. Ini. Okey. Lalu dia kata apa? Seperti bahawa seorang apabila solat ia serta riak, ujub tu anggap hebat, riak tu nak show off, biar orang kata aku ni soleh, aku ni rajin. Sum'ah al-ujub ni, aku memang hebat, aku yang sekarang orang lain tak boleh ni solat macam aku ni, solat tahajud istiqamah ni. Nampak tu sum'ah, atau jaga sum'ah, nak tunjuk gah ataupun barang sebagainya atau yang lainnya, maka membatalkan ia akan pahala solatnya. Maka perkara ini akan membatalkan ia pahala solatnya. Dan kata Sayyid Abdul Qadir Al-Aidarus rahimahullah ta'ala. Jadi Syekh Abdul Qadir rahimahullah dikata dalam kitabnya Ad-Durrus Samin, iaitu Ad-Dur As-Samin, litahsili wa litahsili hadzal qadri yakfi al-amalu bi kitabi minhajil abidin wa tafsilu hadzal ilmi laisa fardal aini. Iaitu maksud dia apa? Dan bagi menghasilkan ilmu tasawuf yang kadar ini, iaitu kadar fardu ain ini, memadalah
dengan mengamalkan perkara dalam kitab Minhajul Abidin. Cukup dengan diamalkan dalam kitab Minhajul Abidin bagi atau karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah. Jadi Minhajul Abidin tu dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Jadi saya ada kitab dia. Kat mana itu kitab dia? Minhajul Abidin. Minhajul Abidin yang mana disyarahkan oleh Kiai Haji Ihsan Jampes. Seorang ulama besar di Kediri, tempat saya belajar lah, Kediri. Bandar saya belajar dekat Indonesia, dekat Jawa Timur, nama dia Kota Kediri. Jadi Minhajul Abidin ini tuan-tuan dan puan-puan dikarang oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Yang lebih tepat bukan dikarang oleh Imam Al-Ghazali tapi diimlakkan. Diimlakkan oleh siapa? Oleh salah seorang muridnya yang khas. Imam Ghazali mensyarahkan lalu diimlakkan, dan of course ada penambahan dari murid dia. Itulah Minhajul Abidin dan dinisbahkanlah kepada Imam Ghazali kerana diimlak daripada Imam Al-Ghazali rahimahullah. Dan ketahuilah bahawa kitab Minhajul Abidin ini dikaji, dipelajari oleh ulama-ulama seluruh dunia. Dan dia kata cukuplah dengan mempelajari kitab Minhajul Abidin. Kalau nak tahu lebih dalam tentang ilmu ini, dia adalah bukan ilmu yang fardu ain. Dia bukan termasuk daripada fardu ain, tapi dia adalah fardu kifayah. Contoh dalam ilmu tasawuf yang fardu kifayah seperti mengetahui konsep yang lebih dekat macam mana untuk melakukan suluk, macam mana untuk zikir yang khas, bagaimana untuk yang lain-lain. Dan ini adalah perkara yang fardu kifayah dalam ilmu tasawuf yang memerlukan kepada yang memerlukan kepada bimbingan guru mursyid di dalam ilmu tariqah. Okey, sekarang kita sudah selesai penutup daripada mukadimah pengenalan tentang ilmu yang pembahagian ilmu yang fardu ain dan fardu kifayah. Maka sekarang kita masuk tentang kelebihan ilmu, iaitu fasal pertama pada menyatakan kelebihan ilmu yang memberi manfaat. Jadi ini adalah ilmu yang nafi'. Jadi ilmu juga ada yang ilmu nafi' dan ilmu yang tidak nafi', ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat. Saya telah jelaskan sebenarnya secara detail di dalam pelajaran Ayyuhal Walad yang lalu, tapi kita ulangkan sedikit sahaja. Iaitu ilmu yang memberi manfaat berarti ilmu yang menjadikan orang itu tambah soleh dan juga orang lain kepada kebaikan, bukan malah merusak orang lain. Itu adalah ilmu yang bermanfaat. Okey. Tapi of course dia ada penjelasan yang lebih panjang. Dan penjelasan itu insya-Allah ada pada kesempatan yang lain. Okey, lalu dia kata apa ini? Kelebihan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Kelebihan ilmu yang memberi manfaat itu banyak disebut dalam Al-Quran dan hadis. Jadi ilmu yang memberi manfaat itu banyak disebut dalam Al-Quran dan hadis, dan setengah daripadanya itu firman Allah Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang bermaksud iaitu Allah SWT atau menyangkat jadi Allah SWT mengangkat, Allah SWT mengangkat akan mereka yang percaya dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada kaum, dan mereka yang diberi ilmu akan beberapa pangkat yang tinggi. Jadi Allah mengangkat orang-orang yang beriman dari kalangan mereka dan orang-orang yang utul ilma darajat, yang Allah angkat golongan-golongan yang mendapatkan ilmu. Berarti orang yang ada ilmu, ulama, orang yang ada ilmu ini mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini maksud dia. Lalu kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma lagi, lil ulama'i darajatun, bagi ulama ini ada darajat, fawqa darajatil mu'minin bisab'i mi'ati darajatin, ma baina darajataini masiratu 500 amin. Yang bermaksud iaitu bagi ulama itu ada beberapa pangkat di atas pangkat mukminin yang lainnya dengan 700 pangkat. Jadi perbezaan dia ada 700 pangkat perbezaan dia. Yang antara tiap-tiap dua pangkat itu perjalanannya 500. Jadi apa? Derajat fauqa darajatil mukminin. Ulama ini derajat dia lagi tinggi daripada lebih tinggi dari derajat-derajat orang mukmin. Yang mana di antara dia adalah lebih kurang 500 tahun. Berarti menunjukkan kemuliaan ulama tersebut. Berarti ini pentingnya seseorang yang ada ilmu, tuan-tuan dan puan. Jadi kita bayangkanlah kita hidup pada zaman hari ini. Kadang-kadang ada orang tak ada ilmu,
Dia cakap banyak, dan akhirnya akan membuka ruang untuk fasad, untuk kerusakan. Contoh ini yang disebut oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ayyuhal Walad. Yang kalau tuan-tuan ingat, kita bahas tentang Imam Ghazali sebut wajib bagi kerajaan, bagi imam untuk menghalang pendakwah-pendakwah yang akan merusak umat, yang justru akan membawa kerusakan pada umat. Ini yang disebutkan oleh ulama tentang bahayanya afatul ilmi apabila ada orang yang berpakaian seperti ulama tapi merosakkan orang lain. Sebab itu kita di Malaysia, di wilayah persekutuan, kita ada sistem tauliah untuk memastikan ustaz-ustaz ini dia adalah betul-betul ustaz. Jangan orang yang tak ada ilmu lalu menjadi seolah-olah ustaz dan datang membawa teori-teori yang pelik yang akhirnya akan merusak tatanan umat. Sebab itu al-ulama warasatul anbiya. Ulama ini adalah pewaris para nabi. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yakhshallaha min ibadihi ulama." Yang bermaksud atau maksudnya hanya saja yang takut akan Allah SWT itu daripada hambanya itu, iaitu ulama. Jadi apa? Yang betul-betul takut terhadap Allah di kalangan hamba Allah adalah ulama. Kerana orang yang tak tahu, dia tak takut dengan Tuhan sebab dia tak kenal Tuhan. Dia tak kenal Allah SWT. Bagaimana dia nak takut dengan Allah SWT? Bagaimana ketakwaan itu nak datang sebab dia dah tak percaya dengan Tuhan. Sebab itu bila ulama dan ulama yang amilin, dia takut dengan Allah SWT. Sebab dia tahu ada ancaman terhadap diri dia. Dia tahu. Ini dia. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Lalu ada yang berkata, dalam hadis yang lain, iaitu al-ulama warasatul anbiya. Ini yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibn Hibban. Al-ulama warasatul anbiya, iaitu segala ulama itu mempusakai mereka itu akan anbiya. Maksud dia apa? Maksud dia ulama ini pewaris, yang mewarisi ilmu para anbiya, tugas para anbiya, kerana mereka bertugas untuk membawa daripada zulumat ilan nur, daripada kegelapan kepada cahaya. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, al-ulama warasatul anbiya. Okey. Dan sabda Nabi SAW, afdalun nasil mu'minul alim. Yang terlebih afdal daripada sekalian manusia itu, iaitu orang mukmin. Mukmin yang alim. Ini yang penting, iaitu orang mukmin yang alim. Orang mukmin yang alim. Jadi kita nak jadi mukmin yang alim. Hadirin wa hadirat hafizakumullah. Yang saya ajar ni, saya bagi tahu, yang saya ajar ni kitab Hidayatus Salikin ini adalah kitab basic di dalam ilmu tasawuf. Bukan intermediate, bukan advance, basic. Kenapa saya sebut basic? Kerana dia adalah terjemahan daripada kitab Bidayatul Hidayah. Ini syarah dia lah, Syekh Nawawi Al-Jawi, Maraqil Ubudiyah. Matan dia ini kitab dia. Ini matan dia Bidayatul Hidayah. Nama dia apa Imam Ghazali disebut? Bidayah, permulaan untuk mendapatkan hidayah. The beginners of guidance. Ini saya bagi tahu. Ini Bidayatul Hidayah. Ini kitab basic. Kalau hari ini dengan kitab Hidayatus Salikin ini masih tidak dapat dicapai, itu namanya sama ada kita tidak berusaha untuk mendapatkan ilmu tersebut. Padahal kita hidup di zaman moden yang saya rasa rata-rata masyarakat majoriti lulus sekolah menengah lah minimum. Ada SPM lah kita kata macam tu, minimum. Sebab itu perlu untuk kita ajar sebanyak-banyak mungkin kitab ini supaya dia menjadi taqalid, menjadi budaya di kalangan umat Islam, hatta orang awam sekalipun. Tak boleh nak baca bahasa Arab, nak belajar bahasa Arab di 3 tahun tak cukup tuan-tuan. Saya bagi tahulah. Ada yang kata, saya belajar bahasa Arab 100 jam dah settle Ustaz. Tak. Bahasa Arab tak boleh dibelajar macam tu. Bahasa Arab kena belajar dengan mendalam 3 tahun, 4 tahun, 3 tahun. Biasa 3 tahun. Menekuni bahasa Arab betul-betul. Saya kata. Tapi orang awam macam mana dia nak belajar bahasa Arab? So, orang awam jangan dibebankan dengan ilmu-ilmu yang susah yang 3 tahun. Tak. Tapi dalam ilmunya fardu ain. Maka perlu untuk dia mengaji walaupun dalam bahasa Melayu dengan bimbingan guru, insya-Allah dia tidak terpesong.
Dan terjemahan itu diteliti kembali oleh guru yang mengajar. Dan dia menandakan mana yang salah dalam terjemahan. Alhamdulillah kita pakai terjemahan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Siapa hebat kita? Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, ulama besar, ulama Melayu besar ni, ulama paling besar. Orang yang tak faham, yang tak kenal dengan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani berarti tidak mengenal tentang sejarah keilmuan Islam di alam Melayu. Yang mana keilmuan Islam di alam Melayu ini juga memiliki, kita dah start ratusan tahun yang dahulu. Takkan sekarang kita nak jadikan kiblat di negara barat sebagai kiblat ilmu, kita ni pula dah hilang jati diri. Ini yang masalah. Kita kena kembalikan ilmu, izah dia kepada orang-orang kita. Tunjukkan bahawa umat Islam yang ada di alam Melayu, yang sudah Islam beratus tahun ini adalah semakin lama semakin hebat, bukan semakin mundur, bukan semakin jatuh. Jadi ini tuan-tuan tentang pentingnya ilmu. Apalagi dalam sebuah hadis, afdalun nasil mu'min al-mu'minul alim. Afdal, sebaik-baik manusia adalah mukmin yang alim, alladhi inihtija, apabila dia diperlukan ilaihi nafa'a wa inistughni anhu aghna nafsahu. Yang bermaksud yang terlebih afdal daripada sekalian manusia itu iaitu orang mukmin yang alim. Ini yang paling afdal, orang mukmin yang alim. Orang mukmin yang alim, okey, jika dikehendaki orang kepadanya, nescaya memberi manfaat ia akan dia. Jadi kalau dikehendaki orang kepadanya, nescaya memberi manfaat ia akan dia. Jadi dia akan bagi manfaat lah. Sebab tu kena ada bimbingan guru supaya faham bahasa Melayu lama terjemahan tersebut. Tapi accurate. Saya kata accurate. Jadi supaya dia dapat diberi manfaat, dia boleh manfaatkan kepada orang lain. Dengan adanya dia, orang lain menjadi tambah baik. Bukan dengan adanya dia tambah rosak dunia ni, bukan. Tapi dengan ada dia semakin baik. Sebab itu penting ilmu bermanfaat ni. Lebih-lebih lagi kita hidup di zaman ni, penyakit paling besar ni. Penyakit paling besar ni. Keluar WhatsApp, berita palsu. Ya Allah. Ini ijma' ulama' pun boleh dipesongkan dengan berita palsu, tuan-tuan. Ini masalah yang besar ni. Boleh tertipu dengan WhatsApp. Orang lagi percaya WhatsApp daripada kalam ulama'. Macam mana ni, tuan-tuan? Cuba, boleh rasional tak? Boleh rasional? Ini. Sini dikata, jika dikehendaki orang kepadanya, nescaya memberi manfaat ia akan dia. Sebab tu kita kena bagi petunjuk, bagi jalan kepada umat, kepada jalan yang benar. Ini adalah tugas ulama'. Dan jika dikayakan daripadanya, iaitu dia tidak diperlukan, tiada diperlukan, nescaya mengkayakan ia akan dirinya. Kalau dia tidak diperlukan, at least dia cukupkan diri dia. Ini contoh, saya bagi contoh kisah salah seorang ulama' besar di Damaskus. Dia datang dari Andalusia, pindah ke Damaskus, namanya iaitu Syekh Jamaluddin Ibn Malik Al-Andalusi. Seorang ahli Nahu yang terkenal, yang mengarang kitab Alfiyah Ibn Malik, 1000 bait, 1002 bait lah. Kalau kami di pondok tu, wajib hafal lah cerita dia. Wajib hafal. Kalau tak hafal ni, tepuk dengan tok guru. Jadi apa? Imam Ibn Malik rahimahullah, dia alim dia dalam semua fan ilmu. Dalam semua fan ilmu. Jadi Imam Ibn Malik ini, dia faqih dalam semua fan ilmu, tuan-tuan. Jadi cerita dia, waktu di Damaskus, dia angkat tangan. Wahai siapa yang nak menuntut ilmu tafsir, mai ngaji dengan aku. Sebab aku ni ada ilmu, tak serahkan ilmu ni, maka aku berdosa. Kerana tidak nasyrul ilmi. Tak ada orang datang nak belajar dengan dia. Tak ada orang datang nak mengaji dengan dia. Bayangkan. Lalu dipanggil lagi, mai. Kalau tak nak mengaji ilmu tafsir Al-Quran, jom ilmu hadis. Pun tak ada orang datang juga. Lalu dia panggil, mai, kalau tak ada orang nak belajar ilmu hadis, belajar ilmu fiqh dengan aku. Pun tak ada orang juga. Last sekali, semua ilmu tak ada orang nak datang. Tak ada orang yang nak ngaji dengan dia. Itu cerita dia. Tak ada orang nak ngaji dengan dia. Sekali akhirnya dia kata, okey, ini terakhir aku cakap sekarang ni. Aku akan mengajar ilmu Nahu Saraf. Siapa yang nak, mai datang ngaji dengan aku. Ilmu Nahu Saraf. Ternyata hanya seorang sahaja yang datang mengaji dengan dia. Dan beliau bernama Al-Imam, iaitu Imam Syarafuddin An-Nawawi rahimahullah. Terkenal dengan Imam Nawawi yang mengarang kitab hadis 40 itulah. Yang mengarang kitab Al-Majmu', Minhajul Talibin dan lain-lain.
dia yang datang mengaji dengan Imam Ibn Malik, sehingga Imam Ibn Malik di dalam bait Alfiyah Ibn Malik dia letak satu bait, potongan bait, rajulun karimun indana, iaitu seorang lelaki yang mulia ada di sisi kami. Rajulun karimun itu adalah Imam An-Nawawi rahimahullah. Jadi Imam Nawawi ini saja. Sebab apa? Imam Malik dah kata dah, kalau tak ada orang yang nak ngaji dah ilmu ni, aku anggap aku dah diangkat beban hukum untuk menyebarkan ilmu dari aku. Sebab orang tak nak ngaji. Bukan salah aku, ya Allah, aku ada ilmu, aku nak ajar orang tak nak mengaji. Nak buat macam mana? Ternyata datanglah Imam Nawawi yang mengaji ilmu nahu dari beliau, ilmu nahu dan saraf. Dan inilah Imam Ibn Malik rahimahullah, salah seorang ulama besar di Damaskus. Di Damaskus. Saya tu dari kecil teringin, dari darjah 5, darjah 6 tu teringin, darjah 6 tu, darjah 6 form 1 lah. Teringin nak pergi Damaskus. Tapi itu yang tak juga. Bila saya dah masuk pondok, tahun pertama, tahun kedua di pondok, saya teringin nak pergi ke Morocco. Alhamdulillah dapat belajar di Qarawi di Morocco. Tapi teringin nak pergi Damaskus, sampai hari ini tak dapat. Hari tu hampir tahun 2011 tu dah sebut dah boleh, ada peluang nak pergi dah. Memang dah boleh berangkat dah. Tapi kerana perang dan lain-lain dah dapat pergi ke Morocco, so kita tinggalkan Damaskus, kita pergi ke Maghribi. Tapi intinya itu tuan-tuan dan puan-puan, pentingnya ilmu yang nafi'. Pentingnya ilmu yang nafi'. Jadi Imam Ibn Malik rahimahullah itu kisah yang terkenal. Berarti dia aghna nafsahu. Dia cukup, kalau tak ada orang nak mengaji dia tidak diperlukan, untuk diri dia dah cukup dah. Iaitu. Tapi hadis ini rawahu al-Baihaqi, dia diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, tapi dengan hadis yang dhaif. Ingat, di dalam Islam kita kena faham, hadis dhaif boleh beramal sebagai fadailul amal. Tapi banyak orang pening kepala. Fadailul amal tu apa ustaz? Fadailul amal ni sebagai tasjid, tarhib. Yang inilah nak bawa, nak bagi motivate, nak motivate kita untuk beramal. Tak ada masalah. Contoh dia nak berwirid, berzikir. Itu adalah fadailul amal, tentang amal. Sebab itu Imam Nawawi mengarang kita al-azkar adalah al-azkar. Itu hadis campur-campur, ada yang sahih, ada yang dhaif. Tak, sebab dia fadailul amal, dia tentang amal. So tak apa. Dia untuk motivation. Jangan kita terpesong ataupun terikut dengan dakyah orang yang sikit-sikit, hadis kena sahih. Kalau tak hadis sahih, berarti ini hadis palsu. Itu sahaja yang dia fikir. Ada hitam, black and white. Dia tak ada colour lain. So kita kena faham, ini bukan saya yang bicara, ini ulama' hadis yang menjelaskan bahawa hadis ini ada banyak derajat dia, daripada hadis yang sahih, yang muttafaqun alaih, yang mutawatir, turun-turun, ada yang hasan, ada yang hasan li ghairihi, ada yang sahih li ghairihi, turun, ada yang mursal, ada yang ni, lepas tu ada yang dhaif, yang lemah. Ini masih boleh. Cuma lalu hadis maudhu', kalau hadis maudhu' of course tak boleh. Maudhu' ni palsu lah, yang betul-betul palsu. Tapi ustaz, ini ada orang kata palsu. Tak semestinya palsu. Contohnya ada satu ulama kata hadis ini maudhu' atau diletakkan dalam kitab dia yang maudhu'. Apakah dia mesti maudhu'? Padahal ada ulama lain kata tak, hadis ni tak maudhu', dhaif sahaja. Atau dhaif lah yang sangat, tapi bukan palsu. So kita kena jujur. Kalau ada khilaf ni kita kena jujur. Jadi kalau ada orang kata, saya mentarjihkan yang mabuk, berarti ini palsu. Okey, fine, tak ada masalah. Itu hak enta sebagai seorang alim dalam ilmu hadis memilih untuk memaudhu'kan hadis tersebut, seperti ulama yang memaudhu'kan dia. Tapi boleh tak enta menyesatkan, membida'ahkan, mengahli bida'ahkan, mengkafirkan atau mengahli bida'ahkan atau menyesatkan ulama yang memilih hadis ini tidak sampai pada derajat palsu, tapi hanya dalam keadaan dhaif? Tak boleh juga. So ini yang kita kena faham dalam berisytighal dalam ilmu hadis. Sebab ini terjadi khilaf. Kecuali sepakat semua, tak ada yang pendapat hadis ini bukan palsu, hadis ini jelas palsu. Sepakat, tak ada orang yang berbeza pendapat dalam bab ini. Dalam kes ini, maka kita katakanlah dia palsu. Of course kita tak beramal dengannya. Of course kita tidak boleh juga meriwayatkannya, melainkan menyebutkan bahawa hadis itu adalah hadis palsu. Kalau kita tak tahu derajat hadis, tak boleh kita salahkan. Kita baca, contohnya saya baca kitab, dalam hadis telah berkata Rasulullah SAW, saya tak tahu tu hadis tu palsu. Ternyata dikabarkan, ni hadis tu palsu. Okey, kalau betul-betul palsu dan disepakati, maka kita sebut ini adalah hadis palsu menurut kesepakatan ulama. Sesat. Tapi kalau ada
Oh, ni tak adalah sampai palsu Ustaz, cuma belum ditemukan. La aslalahu, kita sebutlah. Ulama kata ini la aslalahu, la aslalahu, tidak ditemukan sumber dia. Kita sebut tidak ditemukan sumber dia. Ni bagi yang tidak isytighal dengan ilmu hadis. Tapi bagi yang isytighal ilmu hadis, of course dia boleh menilaikannya dengan ilmu hadis. So dia kena jujurlah dengan ilmu dia, tak ada masalah. Tapi bagi kita, bagi orang yang iktifak dengan apa yang ditulis di sini, maka dia cukup dengan menyebutkan apa yang ditulis di situ. Itu contoh dia, tuan-tuan dan puan-puan. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Iaitu jika orang tiada perlu daripadanya, nescaya ia terkaya daripada orang lain. Dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aqrabun nasi min darajatin nubuwati ahlul ilmi, iaitu paling dekatnya manusia dengan derajat kenabian tapi tak sampailah derajat kenabian. Itu maksud dia. Dekat tapi tak sampai derajat kenabian adalah ahlul ilmi, golongan yang memiliki ilmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim dengan sanad yang dhaif menurut Al-Iraqi. Yang terlebih hampir manusia daripada pangkat nubuah itu ialah ahli ilmu. Okey. Lalu dia berkata, dan sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi, yashfa'u yaumal qiyamati al-anbiya'u summa al-ulama'u summa syuhada. Yang bermaksud iaitu yang memberi syafaat pada hari kiamat itu 3. Pertama, anbiya, kemudian ulama, kemudian syuhada. So, hadis ini rawahu Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dhaif pun dengan sanad yang dhaif. Jadi ini juga menunjukkan bahawa pentingnya ulama, kerana ulama juga memiliki makanah, memiliki derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okey. Pasal kedua, tuan-tuan. Sekarang pasal kedua pada menyatakan kelebihan orang yang menuntut ilmu yang memberi manfaat. So, apa kelebihan orang yang menuntut ilmu yang memberi manfaat ini? Jadi ini adalah tasjih untuk mendorong kita supaya mencari ilmu yang dapat memberi manfaat. Adapun kelebihan orang yang menuntut ilmu yang memberi manfaat itu, maka sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata la tada'u ajnihataha li talibi ilmi ridan bima yasna'u. Yang bermaksud sesungguhnya atau bahawasanya malaikat merendahkan segala sayapnya bagi orang yang menuntut ilmu kerana sangat suka dengan perbuatan itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Hibban rahimahumullah, yang seperti disebutkan oleh Al-Iraqi. Okey. Jadi ini kelebihan orang yang menuntut ilmu. Jadi nak bagi tahu tuan-tuan lah, jadi kita kena mengaji. Mai datang ngaji dekat masjid wilayah ni. Kita ada banyak majlis ilmu di masjid wilayah. Mai ngaji. Ini maksud dia macam itulah. Okey. Dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi, la an taqdua fatata'allama baban minal ilmi khairu min an tusalli alf rak'atin. Iaitu apa? Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, seperti yang disebutkan dalam kitab Al-Ithaf, iaitu Ithafus Sadatil Muttaqin oleh Az-Zabidi. Okey, apa dia kata? Maksudnya, sesungguhnya berpagi-pagian seseorang kamu, maka belajar ia akan satu bab daripada ilmu, nescaya terlebih baik daripada bahawa ia solat sunat 1000 rakaat. Bangun pagi-pagi cepat untuk menuntut ilmu, kan? Ini lebih baik daripada dia solat 1000 rakaat, tuan-tuan. Jadi bukan kita kata jangan solat mengaji je. Tak. Maksud dia solat pun solat, sunat pun buat, tahajud pun buat. Tapi tunjukkan bahawa pentingnya ilmu. Pentingnya ilmu di dalam Islam. Okey, tapi ilmu yang bermanfaat lah tadi yang saya sebutkan. Dan insya-Allah ilmu yang ada dalam kitab Hidayatus Salikin ni adalah ilmu yang bermanfaat. Kenapa tidak? Dia dah ratusan tahun, dan Syekh Abdul Fahim, salah seorang ulama besar di alam Melayu dan merupakan salah seorang bapa kemerdekaan kita di Malaya atau di Malaysia ini, Syekh Abdul Fahim atau kepada Tun Abdullah Badawi kita, dia sendiri menganjurkan, mengatakan bahawa kitab Hidayatus Salikin ini sebagai salah satu silibus bagi umat Islam untuk mempelajari ilmu tasawuf.
Okey, hadirin wa hadirat bizakumullah. Lalu dia kata lagi, talabul ilmi takaffalallahu ta'ala lahu birizkih. Iaitu apa? Orang yang menuntut ilmu itu mengakui Allah Subhanahu wa ta'ala baginya dengan rezekinya. Ini maksud dia takaffalallahu lahu birizkih. Allah yang urus rezekinya. Jadi ini adalah riwayatkan oleh Al-Khatib dengan lafaz daripada man talabal ilma, dengan lafaz yang beza sedikit, dan hadis dia adalah hadis yang dhaif, seperti yang disebut juga dalam kitab Faidul Qadir. Okey. Lalu syahdan. Oleh sebab itu syahdan ni basically kalau bahasa Melayu lama ni, kalau bahasa Jawa dia panggil tumadaan. Kalau bahasa Melayu ni syahdan. Oleh sebab itulah basically therefore macam itulah bahasa Inggeris dia. Kata Syekh Ibnu Athaillah rahimahullah ta'ala di dalam kitab At-Tanwir fi Isqat At-Tadbir. Jadi Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata di dalam kitab At-Tanwir fi Isqat At-Tadbir. Saya mengaji kitab ini di Maghribi bersama guru kami iaitu Syekh Abu Huda Al-Yaqubi di Rabat. Nama kitab dia At-Tanwir, Enlightenment fi Isqat At-Tadbir, dalam menggugurkan tadbir, menggugurkan, iaitu biar manusia ni tak rasa sombong lah, basically merasa dia yang buat sesuatu. Basically itu secara bahasa makna daripada At-Tanwir fi Isqat At-Tadbir. Dan kitab At-Tanwir fi Isqat At-Tadbir ni telah diterjemahkan dalam bahasa Melayu, nama dia Tanwirul Qulub. Itu adalah kitab bahasa Melayu dia. So apa dia kata kat dalam ni? I'lam, ketahuilah, annal ilma haitsu ma taqarrara fil kitabil azizi was sunnati innamal muradu bihi al ilmun nafi' alladhi tuqarinuhu al khasyatu wa taqtanifuhu al makhafatu. Maksudnya apa? Ketahui olehmu bahawasanya ilmu yang berulang-ulang sebutannya dalam Al-Quran yang mulia ataupun dalam hadis Nabi SAW itu, jadi ilmu yang diulang-ulang Al-Quran dan hadis tersebut itu bahawasanya hanya sahaja dikhendaki dengan dia itu ialah ilmu yang memberi manfaat. Jadi hakikat dia ilmu yang dikhendaki ini adalah ilmu yang bermanfaat, yang menyertai akan dia takut akan Allah, yang mana dengan ilmu tersebut akan menyebabkan kita ada rasa takut terhadap Allah SWT. Inilah bahagian tasawuf, tuan-tuan. Jadi bayangkan tuan-tuan, hadirin wa hadirat hafizakumullah, kalau kita tak belajar tasawuf, kan, kita solat sebab apa wajib? Kita buat sebab dia wajib. Kita solat tu tak ada rasa khasyah, tak ada rasa takut terhadap Allah, tak ada rasa takut haibah dengan Allah, segan dengan Allah, tak ada. Roh ibadah tu tak wujud, tuan-tuan. Sebab itulah kita belajar ilmu tasawuf supaya boleh menanamkan rasa tadi itulah rasa takut tu. Itu tujuannya, supaya kita boleh tanamkan rasa takut itu tadi. Hadirin wa hadirat hafizakumullah. Lalu apa dia kata kat sini? Supaya dia rasa takut akan Allah dan meliputi akan dia haibah akan Allah. Jadi haibah yang ini menyebabkan segan. Sebab segan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Syekh Ibnu Abbad. Jadi Syekh Ibnu Abbad ni siapa? Ini adalah salah seorang ulama besar tasawuf, daripada Maghrib. Ar-Randi. Randi itu adalah randah, suatu daerah yang ada di Andalusia, iaitu di Maghrib lah, di barat Islam. Jadi Imam Ibnu Abbad Ar-Randi ini dia belajar sampai ke timur. Alim, dan dia kembali dan dia mengajar di Masjid Al-Qarawin, Jami'ul Qarawin di Fes. Ketika beliau mengajar, beliau mengarang sebuah kitab yang mana kitabnya pernah bermanfaat, dipakai oleh ulama seluruh dunia, terutama ulama alam Melayu seperti Al-Imam Abdul Samad Al-Falembani, begitu juga iaitu Tokku Pulau Manis, yang mengarang kitab Hikam. Apa dia kata di sini? Iaitu Imam Ibnu Abbad Ar-Randi dalam syarah Hikam, wa'lam, dan ketahuilah, annahu qad warada fil kitabi was sunnati min fadlil ilmi wal ulama'i ma la yuhsa kathratan wa la yurja husulu dhalika illa liman sahhat minhu niyatuhu wa sihhu niyatihi fi dhalika ayyakuna gharaduhu fihi talaba mardatillahi ta'ala wasti'malahu fihi fima yanfa'u indahu. Ini kena betulkan sikit, ada sikit kesalahan.
fima yanfa'u anhu indahu wa isyaratal khuruji an dhulumatil jahli ila nuril ilmi. Fahadhihi niyatus sahihah hiya allati tuhmadu ala akibatiha ajilan wa tujtana samaratuha fi ta'atillahi ajilan. Maksudnya, ketahui olehmu bahawasanya telah datang dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW daripada kelebihan ilmu dan ulama barang yang tiada terhingga banyaknya, dan tiada diharap hasil yang demikian itu melainkan bagi orang yang sah niatnya. Dan sah niatnya pada yang demikian itu adalah dengan dikhendakinya dalam menuntut ilmu yang diredai oleh Allah. Jadi dia nak menerangkan tentang apa? Jadi tujuan macam mana seorang mendapatkan fadilatul ilmi tergantung pada niat. Kalau niat dia menuntut ilmu itu betul-betul lah dia. So kesahihan niat dia di kat mana? Ayyakuna gharaduhu fihi talaba marda. Tertinggi dan yang termulia adalah apabila seseorang itu niat dalam menuntut ilmu untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Redha Allah Subhanahu wa taala. Kita menuntut ilmu sebab apa, tuan-tuan? Cari redha Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuannya, mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia sebut kat sini. Okey. Dengan dikhendakinya menuntut ilmu yang diredai Allah Ta'ala, iaitu mengerjakan taat dan menjauhkan maksiat. Supaya dengan ilmu tadi dia menjauhkan maksiat, dia melakukan ketaatan. Diamalkan ilmunya, ilmu yang dia ada, ya'amalu bi'ilmih. Seperti dia juga al-ilmu yanfa', ilmu yang bermanfaat, yang memberi manfaat padanya. Dan lagi isyarat keluar daripada kelam jahil kepada terang ilmu, iaitu apa? Boleh khuruj an zulumatil jahli ila nuril ilmi. Boleh keluar dari kejahilan menuju kepada nuril ilmi. Maka itulah niat yang sahih yang dipuji atas kemudiannya. Inilah niat yang betul yang dipuji atas kemudiannya, itu dalam akhirat dan dapat faedahnya dalam taat akan Allah Subhanahu wa taala di dunia. Hadirin wa hadirat hafizakumullah. InsyaAllah jelas perkara ini kepada tuan-tuan dan puan-puan. Lalu insyaAllah kita akan meneruskan pengajian ini pada minggu hadapan dengan permulaan daripada kitab Bidayatul Hidayah kalam Imam Ghazali yang dipetik oleh Imam Abdul Samad Al-Falimbani di dalam kitab Hidayatul Salikin ini. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, kita berharap pengajian ini menjadi pengajian yang istiqamah fi dini wa dunia wal akhirah. InsyaAllah istiqamah bukan hanya ilmu yang kita dapatkan, bukan hanya hadir dan mendapatkan ilmu, tapi juga kita amalkan ilmu tersebut dan kita ajarkan ilmu tersebut kepada anak-anak kita. Ini yang susah ni. Ini yang susah, yang mana kita berharap insya-Allah anak-anak kita juga mengisi prinsip dan kehidupan mereka dengan menuntut ilmu. InsyaAllah sekian saja daripada saya. Segala salah silap saya mohon maaf sebesar-besarnya. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.